أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Yang saya muliakan barisan pengurusan surau Al-Jalil, sahibul fadilah tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para asatizah, para pimpinan masyarakat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka dapat sama-sama kita bertemu lagi dalam satu pertemuan yang penuh barakah insya-Allah, untuk kita sama-sama, untuk kita mendengar ataupun kita mengambil manfaat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita akan membahaskan ataupun kita membacakan daripada kitab Hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan alhamdulillah kita telah sampai kepada hadis yang ke-32, yang mana kalau kita boleh ingat semula pada hadis yang ke-31 kita membincangkan tentang zuhud, sifat zuhud. Dan untuk hadis yang ke-32 ini, ianya adalah sebuah hadis yang membahaskan ataupun membicarakan, yang mengkhabarkan kepada kita mengenai satu larangan untuk kita berbuat kemudaratan. Yang mana mudarat itu kalau kita boleh bincangkan ataupun kita boleh orang kata apa, bahagikan, satunya adalah mudarat kepada diri kita dan seterusnya mudarat kepada orang lain. Baik, jadi hadis yang ke-32, boleh tuan-tuan yang ada kitab, tuan-tuan boleh lihat kitab yang tuan-tuan ada. An Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Hadis hasanun rawahu Ibnu Majah wa Ad-Darqutni wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malik fil Muwatta مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. So ini dalam nuskhah saya lah. Jadi apa maknanya? Baik, daripada Abu Sa'id bin Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirar. So ini adalah hadis dia, pendek dia tuan-tuan. La darara wa la dirar, iaitu tidak boleh kita memberi mudarat kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Cumanya di dalam teks hadis ini diberikan sedikit penerangan. Hadis hasanun rawahu Ibnu Majah. Hadis ini bertaraf hasan. Maksud hadis hasan ni maknanya hadis ini makbul, diterima. Boleh dijadikan hujjah. Riwayat oleh siapa? Ibn Majah. Dan juga siapa? Darqutni. So dua-dua ni adalah imam muhaddis yang besar di dalam bidang hadis. Wa ghairuhuma musnadan, iaitu dan selain daripada keduanya. Maknanya banyak lagi boleh kita katakan yang diriwayatkan dengan sanad mengenai hadis ini. Wa rawahu Malik fil Muwatta. Antaranya siapa? Al-Imam Malik meriwayatkannya di dalam kitabnya Al-Muwatta. Jadi Al-Imam Malik dia ada satu kitab namanya Al-Muwatta. Bahkan ianya disebutkan sebagai kitab hadis yang pertama yang ditulis ataupun yang menghimpunkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan sebahagian ulama dalam perbahasan ulumul hadis menyebutkan bahawa Muwatta, kitab Al-Imam Malik ini adalah kitab yang paling sahih selepas Al-Quran. Maknanya ada yang mengatakan ianya sama level dengan Sahih Al-Bukhari. Ada yang mengkedepankan, maksudnya dia meletakkan Muwatta ni di atas Sahih Al-Bukhari. Dan ulama adalah takwilan dia. Antaranya mengatakan sebab kitab Al-Muwatta ni Al-Imam Malik karang dahulu. Jadi selepas Al-Quran adanya kitab yang sunan ataupun kitab sunnah yang dihimpunkan ataupun yang menghimpunkan hadis-hadis Nabi adalah kitab Al-Imam Malik Al-Muwatta. Kemudian barulah lahirnya ataupun timbulnya ataupun lahirnya kitab Sahih Al-Bukhari karangan Al-Imam Al-Bukhari. Ala kulli hal, Al-Imam Malik meninggal pada tahun 189 Hijrah. Maka sebab itulah dia lebih dahulu daripada kitab Al-Imam Bukhari, kerana Al-Imam Bukhari wafat pada tahun 256 Hijrah. Baik, Al-Imam Malik meriwayatkan secara mursalan. Mursalan ni apa? Mursal ni adalah hadis yang mana kalau ikutkan dari sudut definisinya adalah hadis yang terpotong sanadnya. Maksudnya apa? Hadis ini tak disebut nama sahabat. Daripada tabi'in terus marfu' terus diangkat kepada Nabi SAW. Ini istilah teknikal dalam hadis lah tuan-tuan. Jadi saya terangkan sebab ada disebutkan dalam ni. Jadi mursal. An Amr bin Yahya an abihi anin Nabi SAW fa asqata Aba Sa'id. Jadi dia tak sebutkan Aba Sa'id. Kalau kita ikutkan Aba Sa'id ni adalah sahabat Nabi. Tapi Al-Imam Malik tidak menyebutkan nama sahabat ini, jadi dia terus daripada Amr bin Yahya an abihi terus kepada Nabi SAW. Dan hadis ini walahu turuq, dan hadis ini ada jalan-jalan periwayatannya yang lain. Maksudnya bukan sahaja daripada, sama ada mungkin selain daripada Abi Sa'id Al-Khudri, tetapi mungkin juga ada daripada sahabat-sahabat yang lain, itu satunya. Ataupun mungkin daripada cabang-cabang yang lain selepas daripada hadis itu diriwayatkan oleh para sahabah. Maknanya mungkin para tabi'in dia ada anak murid dia yang ramai, jadi anak murid dia yang lain membawa hadis ini, meriwayatkan hadis ini, dan setiap anak murid itu dia ada orang pengikut-pengikutnya yang lain. Dan untuk kita melihat turuk ataupun jalan periwayatan ini apabila kita bahas tentang hadis, maka nanti kita akan melihat ada satu perbahasan ataupun kita katakan perkara yang dibincangkan, iaitu tentang mutaba'ah dan juga syawahid. Tapi saya tak adalah nak ceritakan tentang itu, tapi nak menunjukkan bahawa hadis ini banyak turuk jalan periwayatannya. Sebab apa? Asal hadis ini ianya adalah hadis yang lemah. Tetapi lemah bukanlah lemah yang kita katakan lemah yang terlampau lemah. Sebab apa? Hadis yang lemah ini dia terpecah banyak. Bukanlah bila kita kata kita borong ataupun kita sebut secara pukal hadis itu lemah, maka kita tinggalkan semuanya. Tak. Ada setengah-setengah hadis itu lemah, tetapi lemahnya itu adalah lemah yang khafif, yang ringan. Ada yang hadis yang lemah, tapi lemahnya itu sangat bersangatan lemahnya, syadid. Jadi para ulama dia bincang banyak, khususnya hadis-hadis yang dibenarkan untuk kita beramal. Antaranya adalah hadis yang ringan, yang mana bila terdapat turuk ataupun jalan periwayatan yang lain yang saling menyokong sehinggakan hadis yang lemah, yang ringan itu boleh diangkat menjadi hadis hasan li ghairi. Sebab itu kalau hadis ini kita boleh lihat, hadis ini bertaraf hasan. Sebab dia dah disebutkan kerana banyak turuk yang lain. Kerana pada asalnya hadis ini periwayatannya mungkin ada kelemahan. Kelemahan yang kecil ini mungkin disebabkan satunya perawi itu mempunyai su'ul hifz. Maknanya hafazan dia tu tidak kuat. Tapi dia ni orang baik, tapi mungkin hafazan dia tidak kuat. Jadi jalan periwayatan bila ada sahabat ataupun ada perawi yang begitu, maknanya dia telah memberikan sedikit kekurangan kepada sanad itu. Tetapi disebabkan lahu turuk, maksudnya ada riwayat yang lain. Jadi ada jalan hadis yang lain yang menguatkan hadis tersebut, yang membawa makna yang sama di dalam hadis tersebut. Baik, itu sedikit daripada apa yang kita boleh ambil daripada perbincangan yang ringkas mengenai sanad ataupun yang boleh kita sebutkan. Kita ambil sedikitlah daripada ulumul hadis. Baik. Hadis ini adalah satu hadis yang memberikan satu kaedah yang besar di dalam agama kita. La darara wa la dirar.
kita tidak boleh memberi mudarat kepada diri sendiri dan kita tidak boleh juga memberikan mudarat kepada orang lain. Kerana apa? Mudarat ini, satunya ianya adalah perkara yang membahayakan. Dan kita, manusia ni dia ada satu sikap ataupun satu sifat yang kita sebutkan sebagai egois. Yang mana kadang-kadang sifat ego seseorang itu, yang pertama membahayakan diri dia, memberikan mudarat kepada diri dia. Dan ada juga, boleh jadi yang mungkin lebih teruk juga, bahaya pada diri dia dan kemudian membahayakan orang lain. Jadi sebab itu hadis ini kita perlu beri perhatian yang sangat besar. Kerana apa? Kerana antaranya juga hadis ini menjadi satu dasar dalam, kalau kita lihat di dalam satu cabang ilmu yang disebut sebagai qawaid al-fiqhiyah, iaitu kaedah-kaedah fiqh yang terbina. Antaranya hadis ini, la darara wa la dirar, terangkum padanya ada 5 kaedah utama di dalam usul fiqh. Kalau siapa yang belajar agama, belajar usul fiqh, dia akan biasa dengan 5 kaedah utama ini yang selalu digunakan oleh para ulama, khususnya para ulama usuli dan juga ulama fiqh dalam membahaskan beberapa perkara, khususnya menceritakan ataupun membahaskan tentang hukum hakam. Apa dia? Yang pertama yang disebutkan al-qawaid al-fiqhiyah al-kubra al-khamsah. Maksudnya ada 5 kawaid kaedah fiqhiyah yang besar, yang mana daripada 5 kaedah ini maka terpecahlah menjadi kaedah yang lain. Baik, yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Mungkin tuan-tuan pernah dengar dengan perkara ni. Sesuatu perkara itu, al-umuru bimaqasidiha, tergantung kepada maksud dan tujuannya. Itu kaedah yang pertama. Yang kedua yang disebutkan di sini adalah annal yaqina la yazulu bisyak. Apa dia? Keyakinan tidak bisa, ataupun kita katakan keyakinan itu tidak akan dihilangkan dengan keraguan. Dan kemudian yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Yang mana al-masyaqqah itu adalah kesulitan, maknanya kesusahan, yang mana dengan kesusahan tersebut akan mendatangkan kemudahan. Dan yang keempat, ad-darara yuzal, iaitu kemudaratan perlu dihilangkan. Kita perlu jauhkan seseorang itu daripada kemudaratan. Dan seterusnya yang kelima, al-adah muhakkamah. Apa dia? Adat kebiasaan di dalam kehidupan kita ini boleh dijadikan sebagai satu teras hukum. Adat yang kadang-kadang kebiasaan kita, kadang kita kata adat orang Melayu, adat orang Arab, sekiranya tidak bercanggah dengan syariat dan sebagainya, ataupun ianya juga boleh menjadi sesuatu hukum bagi sesuatu keadaan ataupun bagi sesuatu kelompok pada sesuatu masa yang tersebut. So itu adalah 5 qawaid al-fiqhiyah yang besar. Jadi la darara wa la dirar ni hadis yang mana daripada hadis ini terbentuknya yang kita sebutkan tadi, kaedah yang tadi yang kita bacakan, kaedah yang keempat, ad-darara yuzal, iaitu kemudaratan itu kita harus dihilangkan. Baik, tuan-tuan, kita nak lihat daripada hadis ini, daripada perspektif pembahasan hadis ini, la darara wa la dirar. Baik, para ulama khususnya yang mensyarahkan hadis ini, mereka menyebutkan bahawa la darara wa la dirar ini mempunyai 2 makna. Ada 2 pandangan ke? Ada 2 pandangan menceritakan tentang makna la darara wa la dirar. Yang pertama apa dia? Makna darara yang kita sebutkan, la darara wa la dirar. Darara itu adalah sama dengan dirara yang kita sebutkan yang di akhir. La darara yang tadi kita sebut, darara yang pertama, wala dirar, iaitu Nabi SAW menyebutkan kaedah ini dalam bentuk penegasan. Nabi dah sebut kali pertama dan kali yang kedua disebutkan, itu adalah sebagai penegasan. Dan sebab itu kalau kita boleh lihat di dalam orang kata uslub bahasa Arab ini, kalau sesuatu perkara itu disebutkan secara berulangan, maknanya dia nak menunjukkan penegasan terhadap sesuatu perkara tersebut. Itu yang pertama. Baik, seterusnya makna yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, dan ini adalah boleh dikatakan pandangan yang rajih, yang terpilih di dalam membahaskan makna la darara wa la dirar ini,
ada 3 pandangan. Dari pandangan yang kedua ini terpecah kepada 3. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama, bila Nabi sebut darara, yang pertama tadi, la darara wala dirara. Darara yang pertama itu adalah memudaratkan tanpa sengaja. Adapun dirar yang kedua yang Nabi SAW sebutkan itu adalah memudaratkan dengan sengaja. Tak bermaksud bila Nabi kata la darara wala dirar, tidak boleh kita memberikan mudarat, iaitu secara sengaja, dalam erti kata tanpa sengaja, dalam erti kata makna yang pertama. Kemudian wala dirar yang kedua itu adalah dengan sengaja, nak mengatakan bahawa kita boleh membuat mudarat ini sesuka hati kita, tak. Tetapi nak menunjukkan, orang kata apa? Kalaulah secara sengaja sahaja Nabi SAW tidak benar, kan? Apatah lagi kalau seseorang itu nak membuat kemudaratan dengan niat. So itu maksudnya yang pertama. La darara wala dirar. Darar yang pertama itu adalah kemudaratan yang kita lakukan tanpa sengaja. Dan wala dirar yang kedua itu adalah dengan melakukan kemudaratan dengan sengaja. Baik, itu yang pertama. Yang kedua yang disebutkan adalah la darara, iaitu tidak melakukan kemudaratan itu adalah kemudaratan kepada orang lain. Manakala dirar pula adalah membalas kemudaratan tersebut tetapi dengan cara yang berlebihan. Okey. Tadi kita sebutkan la darara wala dirar. Ni nak membahaskan makna tu. Kenapa Nabi sebut la darara wala dirar? Darara yang pertama itu adalah tidak sengaja. Maknanya tidak boleh untuk melakukan kemudaratan walaupun dengan cara tidak sengaja. Wala dirar, walaupun kita kata kita nak melakukan kemudaratan itu, tak boleh juga kita nak melakukan dengan sengaja. Yang kedua yang membahaskannya, yang kita katakan tadi, darara itu adalah memberi kemudaratan kepada orang lain. Nabi kata la darara, tak boleh kita buat kemudaratan kepada orang lain. Wala dirar, iaitu dan tidak boleh untuk kita membalas kemudaratan dengan cara yang berlebihan. Baik, kita bahagikan dulu pandangan ini. Baik. Kalau kita lihat untuk makna yang kedua ini, tuan-tuan dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, kemudaratan ini kadang-kadang bila kita kena pada diri kita, kita tak suka apa-apa mudarat yang kena pada diri kita, kadang-kadang orang buat pada kita dan sebagainya. Tetapi Islam ini, dia memberikan satu, orang kata apa, satu rahmah dia, yang mana dia juga melarang untuk kita melakukan mudarat kepada orang lain. Bahkan untuk kita melakukan, ataupun yang kita sebutkan, untuk kita nak balas lebih lagi kepada dia. Maka itu tak dibenarkan di dalam Islam. Nanti kita akan tengok beberapa contoh yang mungkin boleh praktik ataupun praktis kepada hadis ini untuk lebih memahamkan kita. Baik. Kalau kita boleh lihat yang lain, antaranya pandangan yang ketiga, darara, iaitu adalah memberi kemudaratan kepada orang lain tanpa mengambil manfaat. Baik. Kemudian dirar adalah memudaratkan orang lain untuk mendapatkan manfaat. Macam mana tu? Kes tu macam mana? Baik. Antara yang mudah untuk kita lihat, antara contoh-contoh yang diberikan sebagai contoh, baik. Seseorang ni dia mungkin ada satu kawasan rumah dia, ataupun kita katakan satu ladang dia lah. Dan dia melepaskan, orang kata mungkin ada haiwan-haiwan liar. Jadi dia letakkan haiwan tersebut kepada tempat orang lain. Dia letakkan haiwan liar tu atas dasar dia tak ada dapat manfaat apa pun. Tapi disebabkan dengan dia melepaskan haiwan liar, tak kisahlah apa-apa yang boleh merosakkan tanaman ke, yang boleh merosakkan ternakan ke, tetapi benda itu memudaratkan orang lain. Sebab itu dikatakan la darara, maksudnya dia tidak memberi, dia buat maknanya dia memberi kemudaratan tanpa dia mengambil manfaat, tapi dalam masa yang sama dirar adalah memudaratkan orang lain dengan mendapatkan manfaat. Dan kes ataupun yang kita sebut yang kedua ini, iaitu dia memudaratkan orang lain untuk mendapatkan manfaat. Sebagai contoh, tuan-tuan, mungkin kita duduk di kawasan jiran. Mungkin kadang-kadang kita ada
tanah lot dan sebagainya. Kita nak buat rumah. Mungkin sahabat kita ada satu lot, dia dah buat rumah. Kita pula kita ada satu lot, kita tanah kita buat rumah. Tapi kita buat rumah ni, kita buat tinggi sangat rumah kita. Mungkin 4 story, 4 tingkat, mungkin kaya. Sehingga kan kawasan rumah orang lain tu terlindung daripada dia dapat cahaya matahari. Gelap gelita kawasan rumah orang tu. Tak dapat apa. So itu adalah dia melakukan kemudaratan dengan mengambil manfaat. Dia nak dapatkan, dia akan dapat cahaya matahari. Dia boleh mendapatkan cahaya daripada waktu siang. Tetapi dalam masa yang sama dia memberikan mudarat, melakukan kezaliman kepada orang yang lain. Itu satulah yang boleh kita sebutkan, iaitu dia memberikan kemudaratan dengan dia mengambilkan manfaat. So itu antara beberapa perkara yang dibincangkan ataupun yang disebutkan oleh ulama tentang hadis ini. Yang pertama, la darara wa la dirar adalah satu kaedah daripada hadis ini. Para ulama bina satu kaedah qawaid al-fiqhiyah, yang mana yang kita sebutkan tadi sebagai apa? Ad-dararu yuzal, iaitu kemudaratan itu perlulah kita jauhkan ataupun kita hilangkan. Dan kalau kita boleh lihat praktis hadis ini, dia sangat-sangatlah praktikal kepada diri kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, untuk kita membincangkan tentang kemudaratan ini, tuan-tuan, kita tahu kemudaratan ini, memberikan mudarat kepada orang ini adalah satu dosa. Tetapi ada di dalam beberapa keadaan yang boleh kita sebutkan, kemudaratan ini ianya boleh dilakukan dan orang yang melakukan kemudaratan tersebut tidak mendapat dosa. Apa maksudnya? Baik. Tadi kita sebut, kita tak boleh nak melakukan kemudaratan. Kerana mudarat itu memang dah ada tegahan daripada hadis Nabi SAW. Tetapi ada beberapa keadaan yang mana kemudaratan itu perlu dilakukan. Dan pelakunya itu tidak dikira melakukan dosa. Ataupun kemudaratan itu dah berlaku, perlu dibuat, tetapi pelakunya itu tidak mendapat dosa. Baik, yang ini ulama bincang. Antaranya adalah dalam kategori nak kita menegakkan had. Menegakkan had ni maksudnya menegakkan hukum hudud lah. Hudud lah maksudnya menegakkan hudud. Mungkin kita payah kita nak faham sebab sistem perundangan kita tak menceritakan secara jelas tentang hudud ini. Tetapi sebagai contoh, kita sebut satu hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki, pencuri perempuan, kalau ditangkap, sabit kesalahannya, maka ianya perlu dihukum dengan potong tangan. Baik, kalau kita ikutkan, memotong tangan orang ni akan memberikan kemudaratan kepada dia. Mungkin dia akan jadi cacat satu, mungkin kerja payah. Tetapi itu yang pertama, sebenarnya benda itu adalah had, hudud yang telah ditetapkan. Dan meskipun ianya memberikan kemudaratan, tetapi sebenarnya manfaatnya itu lebih besar daripada apa yang berlaku pada dia. Sebab itu, kemudaratan itu sedikit saja pada diri dia, bahkan itu adalah selayaknya bagi orang yang mencuri. Kan? Adalah banyak kriteria, bukannya tuan-tuan kata mencuri daging ataupun kata mencuri buah apple di pasar kena tangkap. Tak, Islam ni bukan simplistik. Kita kata curi, anak kita curi pemadam, kita kena potong tangan ni, tak. Banyak prosedur-prosedur yang perlu dijalankan, SOP yang perlu ditetapkan untuk mensabitkan seseorang itu untuk dihukum sebagai pencuri. Ada had dia. Berapa nilaian hadnya yang kita dikirakan kalau dia mencuri itu baru dia dilayak dikira sebagai mencuri. Kan? Bahkan kalau kita lihat, hudud ini adalah sesuatu yang sangat ketat pengaplikasiannya. Sekiranya terdapat sedikit keraguan, maka ianya boleh digugurkan hukum hudud tersebut. Maka hanya dikenakan ta'zir, dikenakan denda sahaja kepada orang yang melakukannya. Nak katakan bahawa hudud ini sangat ketat dan mempunyai prosedur yang orang kata sangat ketat dan perlu orang kata apa? Benar-benar yakin bahawa benda itu berlaku dan sabit kesalahannya kepada pesalah tersebut. So itu adalah satu contoh. Contoh yang lain adalah antara kemudaratan. Sebagai contoh, orang yang mempunyai banyak hutang.
Orang yang berhutang banyak. Antara yang lainnya, kalau kita boleh lihat, ada hukum yang mengatakan kita boleh untuk menjual barang-barang yang ada daripada dia. Apa yang ada? Kadang-kadang orang yang berhutang ni, kadang-kadang kehidupan ni mewah, tuan-tuan. Dia berhutang, memang dia hutang banyak. Tapi dia ada kereta lagi. Rumah pun besar kadang-kadang. Jadi kemudaratannya adalah boleh untuk dia ataupun mungkin atas kuasa yang diberikan untuk menjual barang-barang yang ada di rumah dia itu. Walaupun itu nampak dia memberikan kemudaratan kepada dia. Untuk dia melunaskan hutang tersebut dalam keadaan-keadaan tertentu lah. Meskipun kalau kita lihat ianya pada asalnya, pada zahirnya memberikan mudarat. Orang itu hilang harta benda dia, tak. Tapi sebenarnya benda itu diberikan ataupun dibenarkan. Disebabkan manfaat yang lain, iaitu untuk dia melunaskan ataupun dia menyegerakan untuk dia melunaskan hutang tersebut. Baik. Itu satu. Ada yang kedua, yang kita katakan kemudaratan, yang mana kemudaratan itu bersifat umum, yang mana kita ini tak boleh nak mengelaknya. Bagaimana? Antaranya adalah, contohnya, kita mempunyai kereta, tuan-tuan. Mungkin kereta-kereta baru ni tak ada. Mungkin kereta-kereta yang lama ni kita nampak sikit. Kadang-kadang asap dia tu keluar banyak. Itu adalah satu proses di mana kereta itu bergerak, mengeluarkan asap dan sebagainya. Kereta baru pun ada, tapi mungkin lebih efisien, jadi tak banyaklah asap yang keluar. Tapi mungkin kereta-kereta yang lama. Dan benda itu adalah di luar kawalan seseorang tersebut. Kita tahu dia akan memberikan kemudaratan kepada alam sekitar, mungkin kepada orang ramai, orang yang ada di situ. Tetapi ianya adalah kemudaratan secara umum. Sebab itu yang kita sebutkan dalam bahagian-bahagian fiqh, perbahasan fiqh, ianya disebutkan sebagai ma ta'ummu bihi al-balwa, iaitu apa? Hal-hal umum yang mana benda itu terjadi, yang mana kita tak boleh nak hindari. So jadi kemudaratan tersebut adalah kemudaratan yang kita katakan dari sudut perbahasan kita ini adalah dibenarkan. Maksudnya kita tak boleh nak kawal benda tersebut. Jadi dari sudut kemudaratannya itu, pelakunya itu tidaklah dikira sebagai melakukan dosa ataupun memudaratkan orang lain. Dan seterusnya yang ketiga, tuan-tuan, dia melakukan kemudaratan, tetapi apa yang memudaratkan orang lain itu, ianya dimaafkan oleh orang tersebut. Maksudnya dia mungkin melakukan sesuatu kemudaratan, membuatkan, mungkin sebagai contoh, dia bunuh orang meninggal, dan orang yang dibunuh itu mempunyai keluarga sebagai contoh. Tapi bila kita lihat dalam perbincangan dan sebagainya, keluarga itu memaafkan dia. Kan, kalau kita boleh lihat, sepatutnya boleh dikenakan qisas kepada orang yang membunuh orang lain. Dan qisas itu boleh kita katakan gugur sekiranya ahli wali dia memberikan kemaafan. Dia kata tak apa, aku maafkan kamu. So kamu bebas. Dia tak kena diat dan diberikan kebebasan, mendapat keampunan daripada wali keluarga tersebut. So itulah yang kita katakan kemudaratan itu ianya dimaafkan oleh orang yang dizalimi tersebut. So itu adalah dari satu sudut perbincangan yang mana ada sebahagian kemudaratan yang mana kemudaratan tersebut apabila dilakukan ianya tak dikira sebagai dosa. Antaranya yang tadi kita sebutkan apabila dalam bab menegakkan had, hudud. Kemudian kemudaratan secara umumul balwa, iaitu kemudaratan yang berlaku di kalangan hal umum yang mana kita tak boleh nak elak. Dan juga kemudaratan yang mana apabila ianya berlaku kepada seseorang, dizalimi seseorang tersebut, lalu dia mendapat kemaafan sama ada daripada orang itu ataupun daripada ahli wali dia. Tuan-tuan, kalau kita boleh lihat, banyak yang Allah Subhanahu Wa Taala contohkan kepada kita di dalam Al-Quran, bagaimana untuk kita tidak menzalimi ataupun kita tidak memudaratkan diri kita dan juga kita tidak memudaratkan orang lain. Antara yang paling jelas, tuan-tuan, dalam bab nikah kahwin, apabila Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan tentang talak, iaitu pembubaran perkahwinan ini berlaku dengan talak, dan ada beberapa perkara yang lainnya. Kalau kita boleh lihat di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, wa idza talaqtumun nisa
فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزلنا عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Baik, kalau kita boleh lihat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, apabila kamu laki itu mentalakkan isteri dia ataupun isteri-isteri dia, dan apabila mereka itu mendekati ataupun menghampiri akhir waktu iddahnya, maka laki tersebut boleh rujuk perempuan tersebut. Maknanya sebelum habis iddah dia, dia boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ataupun ausarrihuhunna bima'ruf, ataupun kita lepaskan dia. Maksudnya kita dah tak, mungkin tidak ada persefahaman, kena berlakunya perceraian sebagai contoh, maka kita lepaskan dia dengan keadaan yang baik juga. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wala tamsikuhunna diraran lita'tadu. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan jangan kita ataupun jangan seseorang itu tamsikuhun. Maknanya dia rujuk perempuan itu, maknanya dia ambil kembali perempuan itu, kemudian diraran lita'tadu, kemudian dia melakukan mudarat kepada perempuan tersebut. Sebab apa? Ayat Al-Quran ini ada kaitannya dengan apa yang berlaku pada golongan orang kata musyrik ketika mana mereka sebelum Islam. Yang mana mereka ni, orang musyrik ini banyak menzalimi isteri-isteri mereka. Iaitu dia ceraikan isteri dia, kemudian dia rujuk balik. Kemudian dia cerai balik, dia rujuk balik, dia cerai, rujuk, dia cerai, rujuk. Dan benda itu boleh, kalau kita lihat secara psikologi ataupun secara emosinya, benda itu memberikan kesan kepada si isteri. Sebab itu bila hadir ataupun tibanya Islam meletakkan had dalam bab talak ini. Seorang lelaki ini dia ada berapa talak tuan-tuan? Dia ada 3 kali je. 3 strike. Dah talak kali pertama, so dia ada baki 2. Dia dah talak kali kedua, kemudian kalau dia bersama kembali, rujuk balik, so dia ada baki lagi 2 lagi talak. Dia tak seperti golongan musyrik yang pada zaman itu, yang mana sesuka hati mereka dia nak guna ataupun dia nak ambil kembali isteri dia rujuk. Kemudian kalau dia tak nak, dia ceraikan. Dan benda ini berulang, berlaku banyak-banyak kali. Jadi Islam datang meletakkan had. Kerana apa? Satu, untuk menjaga kemudaratan daripada berlakunya kemudaratan kepada si isteri. Sebab itu juga apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan juga dalam surah At-Talaq, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alayhin wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alayhinna hatta yad'na hamlahun fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun wa'tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tempatkanlah mereka, iaitu kita letakkan isteri mereka di mana kamu bertempat ataupun tempat tinggal menurut kemampuan suami tersebut, dan janganlah kita menyusahkan mereka dengan menyempitkan hati mereka. Baik. Hadis ini firman Allah Subhanahu Wa Taala ini nak menceritakan kepada kita tuan-tuan tentang apa? Tentang apabila telah berlakunya perceraian. Yang pertama, bila seorang suami itu dia telah mentalakkan isteri dia, dia sebenarnya tak boleh apa kita katakan, dia nak perintahkan isteri dia itu keluar daripada rumah. Tak boleh. Kadang-kadang kita tengok drama Melayu, dah cerai, kamu balik rumah mak kamu. Tak boleh macam tu tuan-tuan. Salah dari sudut syarak. Apabila berlaku perceraian, bila dah dilafazkan perceraian, lafaz talak tersebut, baik, isteri itu telah tertalak, tetapi dia berada di dalam talak yang mana dalam ada tempoh iddah yang boleh dirujuk. Dalam tempoh iddah yang boleh dirujuk itu, nafkah masih wajib lagi ke atas kepada si isteri. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan askinuhunna min haitsu sakantum, tempatkan dia di mana tempat kamu berada. Maksudnya di rumah kamu. Tak boleh sebenarnya kita nak keluarkan isteri kita. Kalau seseorang itu je dah ceraikan isteri dia, suruh kamu keluar, ni rumah aku. Tak boleh. Islam nak
menceritakan, nak menunjukkan tentang tak boleh untuk kita buat mudarat kepada isteri. Bahkan masih lagi dalam tanggungjawab. Bahkan kalaulah ditalakkan ketika mana masih lagi dalam keadaan mengandung ataupun dah melahirkan anak, masih lagi atas tanggungjawab suami itu untuk menanggung isteri dia yang masih lagi dalam tempoh iddah tersebut. So itu nak menunjukkan kita tidak boleh untuk melakukan mudarat dari satu sudut apa sekalipun. Bahkan kalau kita boleh lihat lagi antaranya, kalau mungkin antara yang terakhir yang boleh kita lihat, la darara wa la dirar. Jangan kita memudaratkan diri kita dan jangan pula kita memudaratkan orang lain. Kita ambil satu, orang kata apa, contoh yang paling mudah. Yang kadang-kadang benda ni orang tak perasan. Dan saya minta maaf kalau kita sentuh isu ini, iaitu tentang isu merokok. Orang yang merokok, kadang-kadang dia tak sedar. Satu, mungkin dia tahu rokok itu memudaratkan diri dia. Jadi tak apalah, settle lah. Dia tahu benda tu. Tapi kita pun tak tahu sebab apa yang menyebabkan. Adalah mungkin alasan-alasan yang diberikan. Tension lah, nak lepas gian lah dan sebagainya. Tak apa. Itu satu. Kita tahu rokok itu memberikan mudarat kepada orang yang menghisapnya. Tetapi dari satu sudut yang lain, orang yang merokok ini tanpa dia sedar, dia memberikan mudarat kepada orang lain. Sebab itu di dalam kajian ataupun yang kita sebutkan dalam banyak, kalau tuan-tuan baca, ada istilah yang diletakkan kepada perokok ini. Satu perokok aktif, satu perokok pasif. Perokok aktif tu orang yang merokok lah. Perokok pasif ni siapa? Perokok pasif ni orang yang berada di sekeliling orang yang mana pada waktu itu dia sedang merokok. Pasif. Dia tak merokok, tetapi dia dipaksa untuk menghidu bau asap tersebut. Bahkan dalam kajian, dalam banyak kajian-kajian sains menunjukkan bahawa lebih bahaya perokok pasif ini daripada orang yang merokok itu sendiri. Kadang-kadang benda ni dia memerlukan kepada common sense. Kita tahu ada setengah-setengah orang ni apa saja alasan yang diberikan untuk dia merokok, kita tak nak kacau lah. Itu hak peribadi dia. Tapi yang kita tahu, merokok itu kalau ikut fatwa kebangsaan adalah benda yang diharamkan. Satunya memudaratkan diri sendiri dan kemudian memudaratkan orang lain. So daripada hadis ini, terbinanya hukum kepada beberapa hukum yang kita sebutkan merokok ini. Kadang-kadang dia tidak ada common sense. Kita tak, mungkin kalau orang kata orang yang boleh bertasamuh, orang yang boleh berlapang dada sedikit dengan orang yang merokok. Dia kata, kamu nak merokok lah. Tapi jangan merokok di depan orang ramai. Kadang-kadang ni kita nampak orang dah tak segan silu untuk dia merokok di depan orang ramai. Di kedai-kedai makan, di tempat-tempat open dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang ada yang merokok di depan anak dia, depan isteri dia, anak kecil dia dan sebagainya. Jadi benda itu benda yang biasa bagi dia. Tetapi kalau orang yang mungkin dia ada sudut kesedaran dan mungkin juga dia sedang berubah untuk meninggalkan rokok sebagai contoh. So dia akan mulakan, mungkin kalau dia kata dia tak boleh sangat dia nak tinggalkan rokok, maka dia merokok itu untuk diri dia. Mungkin rokok jauh-jauh, kawasan-kawasan yang mana yang mungkin asap rokok itu tak boleh sampai dibau oleh orang lain. Tuan-tuan, bau rokok ni bukannya sedap tuan-tuan. Ada ke orang kata bau rokok ni sedap? Tak sedap. Orang sesak nafas bau dia. So pergi jauh. Dan tidak memberikan orang kata mudarat kepada orang lain. Minta maaf lah kalau kita sebut tentang isu merokok ni. Sebab benda ni kadang-kadang benda yang paling mudah untuk kita faham. Dan benda tu adalah common sense. Benda yang kita boleh fikir tentang kemudaratan itu pada diri kita dan juga kepada orang lain. Tapi kalau dia ada usaha untuk meninggalkan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan pada dia untuk dia meninggalkan perkara tersebut. Itu antara yang mungkin yang boleh kita sebutkan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan la darara wa la dirar. Ataupun mungkin yang paling dekat ataupun yang paling hampir yang telah kita lalui bersama-sama hampir 2 tahun apabila kita berada di dalam pandemik COVID-19. La darara wa la dirar. PKP tu, apa PKP tu tuan-tuan? Kita pun dah lupa dah apa maksud PKP tu. MCO lah, PKP lah. Tapi yang kita tahu PKP tu kita kena duduk rumah lah. Apabila kerajaan mengarahkan untuk kita duduk di rumah, untuk kita orang kata melakukan self quarantine. So kadang-kadang ada orang yang kita sebutkan, dia sama je kaedah dia tak ada common sense. Sama juga dengan kes seperti orang merokok ni. Sebab tu kita katakan di awal tadi saya mengatakan, manusia ni dia ada satu sikap yang kita sebutkan sebagai sikap ego.
Dan sikap ego tu, satunya boleh membinasakan diri dia, dan kemudian yang paling teruk boleh membinasakan orang lain. Kadang-kadang dia rasa aku sihat masa PKP ni, kenapa pula aku nak kena duduk rumah? Jadi dia pun keluar dengan mungkin dia menganggap diri dia itu tidak membawa. Kadang-kadang sebab manusia ni berbeza. Kita tahu ketika mana PKP berlaku, ketika mana pandemik COVID ini, setiap orang ni sistem, orang kata imun dia ni berbeza-beza. Tak semua orang sama. Ada orang mungkin dia kata aku tak ambil vaksin pun aku tak pernah kena COVID pun. Itu mungkin Allah Subhanahu Taala berikan kekuatan pada badan dia. Kita tak boleh nak, ataupun mungkin dia memang tak nak vaksin ke apa, itu isu hal peribadilah. Tapi ada juga walaupun orang yang memang dia dah ambil vaksin, segala orang kata apa ikhtiar dia ambil, tapi Allah Subhanahu Taala memberikan juga musibah kepada dia, terkena juga. Mungkin badan dia, imun dia tu rendah dan sebagainya. Bila kerajaan bagi PKP, maka duduk di rumah. Kita tidak memberikan mudarat kepada diri kita, dan kita juga pada waktu itu tidak memberikan mudarat kepada orang lain. So itu antara benda yang mungkin kita boleh praktiskan. Sebab itu bila kita boleh memikirkan tentang isu ini, kita hadam hadis ni betul-betul. Aku ni nak buat something, aku nak buat sesuatu. Benda ni mudaratkan pada diri aku dan mudaratkan kepada orang lain ataupun tidak. Bahkan benda ini bukan sahaja yang melibatkan benda-benda yang orang kata apa, hanya melibatkan orang, kita katakan macam isu tadi, merokok, COVID, apa ni, virus yang berjangkit, penyakit berjangkit. Kadang-kadang ada juga yang kita sebutkan kadang-kadang perkara yang mungkin yang kita melakukannya boleh mudaratkan diri kita, mudaratkan orang lain. Dari sudut sebagai contoh apa kita kata? Percakapan kita. Kadang-kadang mulut ni kita bercakap, kita keluar, kita tak tahu. Apa yang kita sebut ni, apa yang kita ucap, apa yang kita tuturkan ni kadang-kadang memberikan mudarat kepada orang. Orang terasa. Kan? Hati kita ni bukan sama-sama. Tak sama tentu. Ada orang kecil hati, ada orang besar hati. Faham-faham lah. Kecil hati tu kan mudah terasa. Jadi kalau kita boleh memahami dengan baik, la darara wa la dirar. Satunya kita tak berikan mudarat pada diri kita. Kita bercakap, kita mengejek orang, kita mengumpat orang. Mudarat pada diri kita apa? Beri dosa kepada diri kita. Mudarat itu mungkin, kemudaratan itu boleh ditunjukkan di atas dunia, dan juga boleh terzahir nanti ketika mana kita di akhirat pula. Jadi sebab itulah kita sebutkan hadis ini, la darara wa la dirar, ini adalah yang kita katakan ianya adalah satu kaedah yang sangat azim, sangat besar, hadis yang menjadi tertegaknya kaedah-kaedah di dalam fiqh, yang mana dengan hadis yang ringkas ini banyak hukum yang boleh dinisbahkan kepada sesuatu perkara tersebut. Hukum ini kadang-kadang inilah hadis yang menjadi dalilnya. Dan saya rasa mungkin sekadar itu saja tuan-tuan, sedikit perkongsian saya pada hari ini. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmatnya dan juga keselamatannya buat kita semua. Dan saya mohon maaf sekiranya ada tersilap kata, tersilap bicara, ada yang terasa, saya mohon maaf. Dan sekiranya ada kesalahan fakta, saya silap baca ayat Al-Quran ke, baca hadis ke, saya mohon maaf. Dan saya mengalu-alukan katanya pembetulan dan juga penambahbaikan buat diri saya, buat manfaat diri saya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Dan saya akhiri dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dah masuk waktu ya tuan-tuan? Boleh tak apa kita azan, kemudian boleh kita solat.